Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk yang ke-13, iaitu Haji dan Umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu lagi kita dalam kelas online pendidikan Islam bersama saya di channel Imaz Media. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk yang ke-13, iaitu Haji dan Umrah. Ini merupakan bahagian fiqh sukatan tingkatan 4 KSSM. Standar pembelajaran. Di akhir pembelajaran nanti, insya-Allah, para pelajar akan dapat menjelaskan maksud, hukum dan dalil haji dan umrah. Yang kedua, menjelaskan syarat wajib, rukun, perkara wajib dan amalan sunat haji dan umrah. Yang ketiga, menjelaskan perbandingan haji dan umrah. Yang keempat, menjelaskan jenis haji. Yang kelima, menerangkan kaifiah pelaksanaan haji tamattu. Yang keenam, merumuskan hikmah haji dan umrah. Oke, kita terus kepada maksud haji dan umrah. Para pelajar sekalian, apabila kita sebut perkataan haji, pastilah kita teringatkan tentang rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima ialah menunaikan haji ke Baitullah jika mampu. Jadi kita belajar berkaitan dengan rukun Islam yang tersebutlah pada hari ini. Okey, jadi kita semak dulu apa maksud haji dari segi bahasa. Okey, haji ini berasal daripada bahasa Arab. Jadi kalau dari segi bahasa maksudnya tujuan dan maksud. Manakala daripada istilah Islam, dalam Islam apa maksud haji ini? Inilah dia, mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Manakala umrah pula dari segi bahasa ialah ziarah. Dari segi istilah pula mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Hukum haji dan umrah. Apakah hukum melaksanakan haji dan umrah kepada kita umat Islam? Hukumnya ialah wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Individu yang mukallaf ini maksudnya individu yang sudah maksudnya kalau seseorang itu sudah mencapai umur baligh lah, sudah dipertanggungjawabkan atas setiap amalan kebaikan ataupun amal keburukan yang dilakukannya di dunia ini, sudah dipertanggungjawabkan mukallaf ya. Seterusnya, dalil nakli haji dan umrah. Dalil nakli ini ialah dalil daripada Al-Quran ataupun hadis berkaitan tadi kita sebut hukum dia wajib kan. Dari mana kita dapat hukum itu? Inilah merujuk kepada dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Pertama, dalil daripada Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat yang ke-196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Dalil yang kedua juga daripada ayat Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maksud ayat, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur ingkar kewajiban ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluk. Dalil yang ketiga,
Dalil ini merupakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Riwayat Muslim. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud hadis, rukun Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah, yakni meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, dan engkau mendirikan solat dan mengeluarkan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga engkau mengajarkan haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan. Spektrum ilmu. Kita pergi dulu syarat wajib haji dan umrah. Syarat wajib haji dan umrah. Pertama ialah Islam. Maknanya tidak diwajibkan kepada orang yang bukan Islam. Kewajiban ini ke atas orang Islam. Yang kedua, balik. Bagi mereka yang telah sampai usia akil balik, maka wajiblah menunaikan haji. Tidak wajib kepada kanak-kanak. Yang ketiga, merakal. Orang yang waras dan tidak wajib kepada orang yang gila. Yang keempat, merdeka, yakni tidak wajib kepada golongan hamba. Yang kelima, berkemampuan ataupun istilahnya istita'ah, yakni mampu dari segi kesihatan, keuangan dan keselamatan. Spektrum ilmu. Sebagai maklumat tambahan, ciri-ciri berkemampuan ni yang macam mana? Kita huraikan lagi. Pertama, cukup perbelanjaan untuk mengerjakan haji dan umrah, pergi dan balik. Jadi orang yang menunaikan haji itu, dia cukup perbelanjaan dia apabila dia pergi dan juga dia balik. Jangan hanya pergi menunaikan haji itu saja dia ada belanja cukup, tapi balik nanti dia sudah tidak ada kecukupan belanja. Sudah kehabisan uang belanja dan sebagainya. Jadi mestilah cukup untuk pergi dan balik belanja dia. Yang kedua, cukup keperluan nafkah asas bagi orang yang di bawah tanggungan. Maknanya kalau dia ada tanggungan di rumah yang dia tinggalkan, maksudnya kalau dia seorang bapa, dia hanya seorang saja pergi menunaikan haji, istri dan anak-anak ada di rumah. Jadi mereka yang ditinggalkan ini, terutama istri dan anak-anak ini ada tanggungan nafkah, kan wajib bagi suami juga kepada bapa. Jadi wajiblah ditinggalkan, ataupun maksudnya mereka ini pun cukup belanja yang ditinggalkan, terutama keperluan asas, cukup makannya, cukup pakainya, keperluan asas. Jangan nanti dia pergi haji, orang di rumah keleparan, yang ditinggalkan. Jadi yang kalau macam tu, itu belum mampu lagi lah kiranya. Yang ketiga, ada kenderaan pergi dan balik. Kalau zaman kita sekarang ni, kita menunaikan haji, kalau dekat Sabah sinilah kan, tempat ustazah ni di Sabah kan, biasanya memang naik kapal lah kan, kapal terbang lah, bukan kapal air. Kalau zaman datuk nenek ustazah dulu mungkin pakai kapal air lagi lah kan, yang berbulan-bulan. Sekarang sudah canggih, ada kapal terbang, kapal terbang lah kan. Jadi ada kenderaan lah pergi dan balik. Kalau naik kapal tu tiketnya
ada tiket lah untuk datang ke Mekah nanti menunaikan haji, dan juga untuk balik ke kampung halaman nanti. Cukup, maksudnya mampu. Okey, yang keempat, aman perjalanan pergi dan balik. Maknanya situasi dalam perjalanan jemaah haji itu dalam situasi aman, tidak ada darurat, tidak ada ancaman keselamatan, atau kalau zaman kita sekarang ni ancaman nyawa kan, kesihatan, ada penyakit COVID dan sebagainya kan, COVID-19 tu. Jadi itu ancaman dari segi ancaman keselamatan juga kan, nyawa kita kan. Jadi itu akan menyebabkan kita jadi tidak mampu. Maksudnya bukan tidak mampu, itu dikira masih belum mampu lagi untuk pergi haji lah, sebab ada halangan dari segi keselamatan kan. Keselamatan kita tu di tengah jalan, kalau kita lalu di situ takut nyawa kita kan, dan sebagainya lah. Jadi kalau zaman sekarang ini para pelajar boleh nampak lah kan, ancaman dia ancaman wabak penyakit tu kan, yang boleh mengancam nyawa. Seterusnya, sehat tubuh badan. Yang kelima, sehat tubuh badan ni maksudnya orang pergi menunaikan haji tu orang yang sehat walafiat lah. Sebab menunaikan haji tu mengambil masa dalam tempoh yang agak lama kan, dan kemudian memerlukan banyak pergerakan. Jadi sebaik-baiknya orang yang menunaikan haji itu nanti biarlah orang yang sehat. Manakala syarat khusus bagi perempuan. Okay, bagi orang perempuan, pertama kalau dia seorang isteri, mestilah dapat izin suaminya dulu kan. Ataupun kalau tidak bersuami, ada bapa lagi atau ada ahli keluarga lain lagi, maka bagi tahulah kan dengan ahli keluarganya. Yang kedua, kalau perempuan ni mesti ditemani oleh suami, atau kalau suami tidak dapat pergi, ada urusan lain, bolehlah ditemani dengan mahramnya. Mahramnya ni maksudnya orang yang dia haram kahwin lah. Seperti siapa? Mungkin dengan bapa kandung dia boleh jalan kan, boleh meneman, boleh bagi teman lah kan. Boleh bagi teman untuk pergi menunaikan haji. Ini perjalanan haji ni perjalanan yang jauh, bukan perjalanan yang dekat. Atau kalau dia ada abang kandung atau adik kandung lelaki, semua tu mahram dia yang boleh menemankan dia menunaikan haji. Atau kalau tidak ada juga, bolehlah kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Baiklah, kita sambung ke rukun haji dan umrah. Okay, rukun haji dan umrah ini ada 6. Kalau kita nampak di sini, Ustazah buat dalam bentuk jadual supaya kita boleh lihat perbezaan di antara rukun haji dan juga rukun umrah. Okay, baiklah, kita pergi yang pertama. Rukun haji. Rukun haji yang pertama ialah niat mengerjakan haji. Lafaz niat mengerjakan haji ialah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat mengerjakan umrah pula, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu nampak dalam lafaz niat ini pun ada perbezaan. Kalau kita buat haji, lafaz niat kita nawaitul hajjah. Kalau kita buat umrah, lafaz niat kita nawaitul umrah. Okey. Yang kedua, rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Haji wukuf di Arafah untuk rukun yang kedua. Manakala umrah, ibadat umrah tidak ada wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf ialah jemaah haji itu berada di Arafah walaupun seketika, bermula daripada masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah dan berakhir pada masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah.
Jika kamu lihat pada video, wukuf di Arafah adalah rukun haji yang terpenting bagi menentukan sahnya ibadah haji. Arafah antara hari yang dimuliakan oleh Allah SWT, kerana ketika itulah berkumpulnya semua jemaah haji dalam keadaan penuh khusyuk mengabdikan diri kepadanya. Mereka menadah tangan berdoa supaya dosa mereka diampunkan dan segala amalan diterima di sisi Allah SWT. Arafah adalah peluang terbaik untuk menentukan sepenuh hati ibadah kita kepada Allah SWT, kerana padang Arafah antara tempat yang paling mustajab doa. Jemaah haji juga sentiasa menghabiskan masa membaca Al-Quran, berwirid, berzikir, solat sunat dan bermuhasabah diri. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, tiada hari-hari yang dilakukan amal soleh padanya lebih dicintai Allah SWT daripada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Mereka, yakni sahabat, bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah berjihad di jalan Allah lebih utama darinya?" Baginda SAW bersabda, "Bukanlah berjihad di jalan Allah itu lebih utama darinya, kecuali seseorang yang berjuang dengan dirinya dan hartanya, lalu ia kembali dengan tangan yang kosong, tiada ganjaran." Riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Oke, seterusnya rukun yang ketiga, tawaf di Ka'bah. Begitu juga ibadah haji, tawaf di Ka'bah. Begitu juga umrah, tawaf di Ka'bah. Oke, jadi kita tengok lagi semula. Kalau haji, rukun dia pertama niat, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf. Manakala kalau umrah berniat, kemudian tidak ada wukuf, terus buat tawaf di Ka'bah. Okey, bagaimana dilakukan ibadat tawaf ini? Okey, caranya ialah mengelilingi Ka'bah 7 pusingan, bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Rukun yang keempat iaitu sa'i. Untuk ibadat haji, begitu juga umrah, ada rukun sa'i. Apa itu sa'i? Kita berjalan ulang-alik sebanyak 7 kali, bermula di Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Rukun yang kelima, bergunting atau bercukur rambut bagi haji, dan begitu juga umrah, bergunting atau bercukur rambut. Macam mana caranya? Bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut, ataupun kalau bagi lelaki sunat bercukur rambut, cukur habislah rambut. Bagi orang lelaki sunat, bagi orang perempuan cukup dengan 3 helai rambut. Okey, rukun yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun untuk haji, dan umrah tertib pada semua rukun untuk ibadat umrah. Maksudnya semua rukun itu tadi bermula daripada 1 hingga 6 dilakukan secara tersusun, ikut tertibnya. Yang pertama didahulukan, baru yang kedua, baru buat yang ketiga, baru buat yang keempat, sampailah selesai semua rukun itu dilaksanakan. Okey, seterusnya cara mengerjakan tawaf dalam Islam. Jadi gambar rajah ini menerangkan secara ringkaslah tentang cara melaksanakan tawaf. Okey, Kaabah, tawaf ini kita buat di sekitar Kaabah lah, kita mengelilingi Kaabah kan. Okey, kalau lihat 4 segi bujur ini kita umpamakan sebagai Kaabah, dan yang melengkung warna oranye di sini ni ialah Hijr Ismail. Okey, kamu lihat pada video ataupun pada gambar yang Ustazah share. Okey, di situ kamu akan nampak Hijr Ismail tu yang melengkung tu lah. Jadi kita bermula di sini, rukun Hajarul Aswad. Mungkin setiap penjuru Kaabah ni ada 4 penjuru sebab 4 segi kan. Okey, setiap penjuru tu ada nama. Rukun yang kita bermula pada penjuru rukun Hajarul Aswad. Kalaupun tak pasti kedudukan rukun Hajarul Aswad ni, kalau kita berada di
di Masjidil Haram. Okey, Kaabah ni kan berada di dalam Masjidil Haram. Kita akan melihat ada lampu hijau. Okey, ada lampu hijau. Kerajaan Arab Saudi telah sediakan untuk tanda kepada para jemaah bahawa disitulah tempat bermulanya tawaf. Okey, kita pun bergeraklah dengan bahu kita menghadap ke sebelah kiri Kaabah, berpusing sampai melepasi Hijr Ismail. Okey, jangan lalu di dalam ni, mau shortcut tak boleh, kena lalu di luar. Okey, kemudian kita akan jumpa rukun Syami, kemudian kita akan jumpa rukun Yamani, dan akhirnya kita akan sampai semula di rukun Hajarul Aswad. Maka genaplah satu pusingan kita punya tawaf sampailah selesai 7 kali keliling. Okey, seterusnya tahallul menurut syarak. Apa itu tahallul? Tahallul kita membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Okey, kalau jemaah haji ni, kalau kamu nampak, apabila saja para jemaah sudah berniat ihram, tadi kan kita tengok rukun dia, haji dan juga umrah. Okey, apabila saja sudah berniat ihram dan kita tahu mereka sudah memakai pakaian ihram, kalau yang lelaki yang kain putih itu kan, kalau yang perempuan pakai telekung lah. Okey, jadi pada masa itu bila sudah berniat itu ihram, maka mereka sudah ada tertakluk kepada mereka larangan-larangan semasa ihram. Ada pantang larangnya yang mereka tidak boleh buat. Okey, nanti kita akan jumpa apa dia pantang larang ihram tersebut. Okey, Ustazah teruskan dengan tahallul umrah. Para jemaah bercukur atau bergunting selepas selesai melaksanakan sa'i. Okey, para jemaah akan bercukurlah. Kalau yang lelaki bercukurlah, kalau perempuan dia berguntinglah 3 helai. Okey, kalau yang perempuan ni tidak sampai kita membuka tudung lah kan, mau apa bergunting nampak aurat pula tu kan. Hati-hatilah, jangan pula kita buka tudung kita. Kita cuma tarik, keluarkan 3 helai rambut daripada kita punya tudung itu, selesailah kita punya tahallul. Itu tahallul umrah. Yang kedua, tahallul haji. Tahallul haji terbahagi pula kepada 2. Tahallul awal, yakni boleh dilaksanakan oleh jemaah haji bila sudah selesai 2 daripada 3 perkara ini. A. Melontar jamrah kubra, B. Tawaf dan sa'i, C. Bercukur atau bergunting. Manakala yang kedua, tahallul tsani, ini boleh sudah dilakukan setelah menyempurnakan 3 perkara tersebut. Ketiga-tiganya sudah dia buatlah. Okey, terus perkara wajib haji dan umrah. Okey, baiklah. Tadi sebelum ini Ustazah terang tentang rukun haji. Okey, ada beza antara rukun haji dan wajib haji. Rukun haji, jika kita tidak buat, maka haji kita akan batal. Okey, haji akan batal, iaitu tidak sah, dan kita kena buat balik haji kita. Manakala perkara wajib haji ini dan juga wajib umrah, kalau kita tidak buat ataupun kita tidak sengaja tidak terbuat lah kan, kita kena bayar dam. Seterusnya, yang pertama, berniat ihram di miqat untuk haji. Yang kedua, berniat ihram di miqat juga untuk umrah. Apa itu miqat? Okey, kalau berniat tadi kita niat haji lah. Kalau niat haji kita baca lafaz haji, kalau niat umrah kita baca lafaz niat umrah. Di miqat ini ialah ketentuan tempat ataupun masa untuk berniat ihram haji ataupun umrah. Okey, miqat terbahagi kepada 2, ada miqat zamani dan juga yang kedua miqat makani. Miqat zamani ni apa? Ya, ini ketentuan masa bagi seseorang untuk berniat ihram haji, yang mana bermula dari 1 Syawal dan berakhir apabila masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Yakni niat dari segi ketentuan masalah miqat zamani. Yang kedua, miqat makani, yakni ketentuan tempat atau sempadan tempat untuk berniat ihram. Maknanya ada tempat tertentu untuk kita
baca ataupun lafaz kita punya niat tu. Itulah dikatakan sebagai miqat makani. Okey, tempat untuk miqat makani bagi penduduk yang tinggal di luar Mekah, termasuklah kita yang dari Malaysia ni kira di luar Mekah lah. Okey, pertama Zulhulaifah. Okey, ataupun disebut juga Bir Ali, yang mana jemaah yang datang dari arah Madinah. Yang kedua Zatu Irqin bagi jemaah yang datang dari arah Iraq. Yang seterusnya, yang ketiga Qarnul Manazil bagi jemaah yang datang dari Malaysia, juga daripada bahagian Asia Tenggara. Yang seterusnya Yalamlam, nama tempatnya Yalamlam. Bila jemaah berada di Yalamlam ni, maka mereka akan membaca niat ihram mereka. Bagi jemaah dari mana? Dari arah Yaman. Mereka yang datang dari arah Yaman akan membaca niat menggunakan miqat makani ini di tempat Yalamlam. Yang seterusnya Juffah. Okey, Juffah adalah dari para jemaah yang dari arah Mesir dan juga Tunisia. Okey, kita boleh lihat di peta di sini ya. 5 tempat untuk miqat bagi penduduk luar Makkah. Okey. Yang kedua, perkara wajib kedua bagi haji bermalam atau mabit di Muzdalifah. Manakala umrah tidak ada bermalam ataupun mabit di Muzdalifah. Okey, apa dia bermalam atau mabit di Muzdalifah ni? Kita berada di Muzdalifah selepas tengah malam 10 Zulhijjah hingga sebelum terbit fajar. Perkara wajib ketiga bagi haji melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra. Bagi umrah tidak ada. Okey, masa untuk melontar bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Yang keempat, bermalam mabit di Mina. Bagi umrah tidak ada, iaitu berada di Mina pada malam-malam hari Tasyrik 11 hingga 13 Zulhijjah. Yang kelima, melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah. Okey, bagi umrah tidak ada juga. Okey, melontar di Jamrah Sughra, Jamrah Wusta dan Jamrah Kubra pada hari Tasyrik. Masuk waktu melontar adalah selepas azan subuh sehingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Yang keenam, menjauhi larangan ihram. Begitu juga umrah juga ada menjauhi larangan ihram. Okey, menjauhi larangan ihram itu tadi huraiannya di sini ya. Okey, yang pertama, kedua-dua ibadat haji dan umrah ni tadi ada dia punya pantang larang ihram yang kita kena elakkan untuk buat. Okey, pertama dari segi kecantikan bagi lelaki dan perempuan, iaitu menyapu minyak rambut tidak boleh ketika ihram, mencabut bulu, okey, memotong rambut, memotong kuku. Okey, mencabut bulu ni bulu roma ke, bulu mata ke, apa-apa bulu yang ada di tubuh badan seseorang itulah, okey, tidak boleh dicabut. Yang kedua, wangi-wangian bagi lelaki dan perempuan. Tidak bolehlah memakai minyak wangi, sama ada di pakaian, badan ataupun menghidunya. Tidak boleh ya. Yang ketiga, dari segi pakaian. Baiklah, yang ketiga, pakaian. Bagi lelaki, memakai pakaian berjahit atau bercantum. Maknanya masa ihram, orang lelaki dia tidak memakai pakaian yang berjahit atau bercantum. Okey, kalau kain yang mereka gunakan untuk semasa jemaah haji itu melaksanakan ibadat haji, itu adalah kain yang tidak berjahit. Okey, juga tidak menutup kepala, pakai topi ke, tidak menutup kepala sepanjang berada dalam keadaan ihram.
B. Perempuan. Pakaian perempuan, perempuan pula tidak boleh menutup muka, sama ada memakai purdah ke atau ada kain yang ditutupkan di muka. Tidak boleh memakai pada penutup muka pada waktu tersebut, waktu ihram lah. C. Ini kategori pakaian lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan kedua-duanya tidak boleh memakai sarung tangan. Yang keempat, yang berkaitan dalam alam sekitar bagi lelaki dan perempuan, tidak boleh memburu binatang buruan, tidak boleh memotong atau merosakkan tumbuh-tumbuhan. Yang seterusnya, yang kelima, berkaitan hubungan seksual. Ini bagi orang yang berkahwin lah. Bagi orang berkahwin atau mengahwinkan atau wakil untuk menerima nikah. Tidak boleh pada waktu ihram, sama ada dia sendiri mau berkahwin atau dia dipanggil orang untuk mengahwinkan pula atau menjadi wakil untuk menerima nikah. Semuanya tidak boleh. Larangan ihram. Seterusnya, melakukan perbuatan merangsang syahwat pun tidak boleh walaupun suami istri. Seterusnya, persetubuhan suami istri. Seterusnya, kalau kita lihat daripada gambar ini yang Ustazah kongsikan di slide Ustazah ini pakaian ihram lelaki secara biasa. Ini ada dua helai kain ini, satu untuk dibuatkan kain sarung, satu untuk menutup badan. Kemudian yang satu lagi pakaian ihram lelaki secara intibak. Kalau kita lihat ini pakaian ihram lelaki secara intibak. Yang ini mengikut sunnah Nabi kerana ada diriwayatkan di dalam hadis, yakni baginda Rasulullah SAW dan para sahabat memakai kain ihram mereka seperti dalam gambar ini, menampakkan bahu sedikit. Seterusnya, pakaian perempuan semasa ihram. Pakaian perempuan menutup aurat lah. Seperti dalam gambar ni, pakai telekung. Seterusnya, amalan sunat haji dan umrah. Ada perkara sunat yang boleh kita lakukan semasa melaksanakan ibadah haji dan umrah kita. Pertama, mandi sunat ihram bagi haji, juga umrah mandi sunat ihram. Bila sudah sebelum kita memakai pakaian ihram, sebelum kita menyarung pakaian ihram kita, maka kita sunat mandi ihram. Niatnya nawaitu ghusla sunnatil ihrami lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, perkara sunat yang kedua, solat sunat ihram. Umrah juga solat sunat ihram. Kedua-duanya ada solat sunat ihram bagi haji dan umrah. Setelah selesai memakai pakaian ihram itu tadi, kita pun sunatlah buat solat sunat ihram. Lafaz niatnya usolli sunatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga, talbiyah. Untuk haji, begitu juga umrah ada talbiyah. Talbiyah ini lafaz yang kita baca di sepanjang kita berada dalam ihram. Nanti Ustazah share bacaan talbiyah selepas ni. Memperbanyak talbiyah tu selepas sudah kita berihram lah. Yang keempat, haji mengutip anak batu di Muzdalifah. Umrah tidak ada. Anak batu tu kita kutip 7 anak batu di Muzdalifah pada 9 Zulhijjah untuk melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Yang kelima, solat sunat selepas melakukan tawaf. Untuk haji dan juga umrah pun sama.
Okey, sunat dilakukan di belakang makam Ibrahim. Kalau kita tengok Kaabah tu ada satu kubah kecil, kan kita nampak kubah kecil tu itulah makam Ibrahim. Okey, bukan maksudnya bukan kubur, namanya makam Ibrahim. Yang kedua, lafaz solat sunat tawaf. Okey, lafaz dia usolli sunat tawaf ra'ataini lillahi ta'ala. Okey, ini ialah lafaz talbiyah semasa kita sedang berihram, sedang memakai pakaian ihram tadi. Okey, kita baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Inilah yang kita ucapkan, kita ulang-ulangkan, yang mana maksudnya hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, sesungguhnya pujian dan nikmat di atas adalah milik-Mu, begitu juga kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu. Inilah yang kita baca sunat semasa kita sedang ihram. Perbandingan haji dan umrah. Okey, dari sudut persamaan, dari segi rukun haji dan umrah, ada tawaf ifadah, ada tawaf lah kan, keliling tadi 7 kali, 7 pusingan, ada sa'i dan ada bercukur. Itu sama, rukun yang sama untuk haji dan umrah. Seterusnya perkara wajib. Larangan ihram untuk haji dan umrah adalah sama. Mempunyai miqat makani juga sama untuk haji dan umrah. Perbezaan pula. Dari segi waktu, haji boleh dikerjakan hanya pada bulan haji, bulan Zulhijjah lah. Manakala umrah boleh buat bila-bila masa sepanjang tahun. Dan seterusnya rukun. Kalau haji wajib wukuf, umrah tidak ada wukuf. Manakala dari sudut perkara wajib, haji melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra, melontar 7 anak batu kepada ketiga-tiga jamrah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina. Okey, umrah pula tidak ada. Kesemua ini tidak ada, hanya ada pada ibadat haji sahaja. Okey, haji terdapat 3 jenis. Okey, 3 jenis itu ialah haji ifrad. Apa dia? Mengerjakan haji dahulu, kemudian baru mengerjakan umrah di tahun yang sama. Yang kedua, haji tamattu. Mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian barulah mengerjakan haji pada tahun yang sama juga. Okey, haji qiran. Berniat mengerjakan haji dan umrah serentak. Okey, jadi itu dia tadi 3 jenis cara melaksanakan ibadat haji. Garis masa haji tamattu. Okey, secara susunan hari bulannya sewaktu jemaah haji menunaikan haji, kita lihat kalender Zulhijjah, 6 Zulhijjah. Okey, apa yang dibuat para jemaah berihram umrah dan melaksanakan umrah. Okey, yang kedua 7 Zulhijjah. Okey, 8 Zulhijjah berniat ihram haji di Masjid Haram, meninggalkan larangan ihram haji. Okey, seterusnya 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. 10 Zulhijjah bermalam di Muzdalifah, melontar Jamrah Kubra, bersyukur, tawaf, ibadah, sa'i. 11 Zulhijjah melontar di ketiga-tiga jamrah, bermalam di Mina. Yang ke-12 Zulhijjah melontar ketiga-tiga jamrah, bermalam di Mina juga. 13 Zulhijjah melontar di ketiga-tiga jamrah dan bermalam di Mina. Kaifiyat atau cara pelaksanaan haji dan umrah. Okey. Yang pertama, 8 Zulhijjah tempatnya di Mekah. Apa yang dibuat niat ihram haji itu adalah rukun.
Yang ini ikut susunan. Tadi kita belajar ibadat haji itu ada rukun dan juga wajib haji. Jadi kita belajar dua-dua tuh, kita mau tahu juga macam mana susunannya nanti bila kita buat haji nanti. Adakah asing-asing atau digabung, diselit di mana tempatnya kita menyelit. Wajib haji itu bila, rukun haji itu bila. Okey. Haji dan umrah lah ya. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, yang pertama 8 Zulhijjah tadi berada di Mekah, kita berniat ihram haji. Itu adalah rukun haji. Seterusnya yang kedua 9 Zulhijjah kita berada di Arafah. Dan waktu itu kita sedang melakukan wukuf. Itu adalah rukun haji. Okey, seterusnya 9 Zulhijjah itu juga kita pergi ke Muzdalifah, mabit sekejap di Muzdalifah, dan itu adalah wajib haji. Yang keempat pada 10 Zulhijjah berada di Mina, melontar jamrah Aqabah atau jamrah kubra dan bermalam di Mina. Itu adalah wajib haji. Yang kelima 11 Zulhijjah berada di Mina, melontar jamrah ula, usta dan Aqabah kubra. Seterusnya masih bermalam di Mina. Itu adalah wajib haji. Yang keenam 12 Zulhijjah berada di Mina, melontar jamrah ula, usta dan Aqabah kubra, bermalam di Mina. Itu wajib haji. Yang ketujuh 13 Zulhijjah mulanya berada di Mina untuk melontar jamrah ula, usta dan Aqabah kubra. Itu wajib haji. Seterusnya selesai di situ kita akan ke Makkah untuk tawaf, yakni rukun haji. Seterusnya masih berada di sekitar situ untuk melakukan sa'i, yakni rukun haji. Dan seterusnya masih juga berada di situ, bergunting, rukun haji. Dan seterusnya tertib juga adalah daripada rukun haji. Jadi kalau kita lihat beginilah susunan kaifiyah ataupun cara pelaksanaan ibadat haji kita itu nanti, bagaimana kita akan menyusun susunannya dengan perkara wajib haji. InsyaAllah Ustazah harap para pelajar semua boleh faham melihat susunan dalam bentuk jadual ini ya, InsyaAllah. Apakah hikmah haji dan umrah? Baiklah. Hikmah haji dan umrah. Ibadat haji dan umrah. Haji dan umrah ini merupakan satu ibadat yang telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada kita umat Islam, di mana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW melakukannya dan telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara pelaksanaannya. Jadi kita sebagai umatnya hendaklah juga melaksanakan kita punya tanggungjawab ataupun kita punya tanggungjawab lah kan, kita punya tanggungjawab terhadap Allah SWT. Pastilah di semua ibadat yang disyariatkan kepada seluruh manusia ni ada hikmah, ada kebaikannya, ada fadilatnya kepada kita, insyaAllah. Pertama, kalau dari segi haji ini, dari segi rohani, dapat menghapuskan dosa dan meraih ganjaran syurga kerana pengorbanan harta dan tenaga dalam melakukan perintah Allah SWT. Dari segi seseorang individu tu, ibadah haji dan umrah ini dapat menghapuskan dosa dan meraih ganjaran syurga. Itu siapapun insyaAllah pastilah mahukan ganjaran kebaikan dan juga syurga daripada Allah SWT. Yang kedua, dari segi sosial, dari segi kemasyarakatan, kan kita saling mengenali sesama umat Islam walaupun berbeza bangsa dan negara.
apabila kita berada di Mekah sana, yang pergi ke sana, kalau kita lihat bukan saja kalau kita berada di sana, kalau kita berada di sana lagilah kita mengalami betul-betul kan suasana itu. Semua umat Islam berada di situ untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada beza di antara kita, sama ada kita dari Asia Tenggara kah, kita dari jemaah daripada negara Barat kah, ataupun daripada mana-mana benua, semuanya bertumpu ke situ. Kalau tengok di TV kan, lagilah kita nampak juga kan, ada warnanya putih, ada yang bermata biru, ada yang macam kita lah orang Asia, semuanya ada di situ. Jadi apa yang kita nampak di situ, kita saling kenal mengenali di antara kita, walaupun kita ni ada bermacam-macam bangsa, tapi Allah ciptakan pelbagai bangsa ni adalah untuk saling kenal mengenali antara satu sama lain, dan kita terasa semangat persaudaraan di antara saudara sesama Islam itu terasa sungguh indah rasanya lah kan. Kadang walaupun kita tidak faham bahasa diorang, faham bahasa isyarat saja pun sudah rasa, apa orang kata, kita rasa lega, sebab kita tahu dia saudara kita sesama Islam walaupun berlainan budaya dan bangsa dan sebagainya kan. Dari segi politik, menzahirkan kekuatan umat Islam. Bila kita berada di sana, semua tertumpu di sana, tidak kira daripada mana pelosok bumi ini, orang Islam di situ nampak kesatuan umat, nampak perpaduannya, nampak bersatunya. Itulah yang mendatangkan satu kekuatan sebenarnya kepada jati diri umat Islam, bila semuanya bersatu di bawah payung tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita ini semuanya sama kerana kita ini semua adalah adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, yang keempat, dari segi dakwah, menyemarakan perkembangan dakwah Islam ke seluruh alam, insya-Allah. Yang kelima, dari segi ekonomi, dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam dengan menabung dalam tabung haji supaya dana umat Islam meningkat. Biasanya kita ni kalau mau menunaikan haji ke umrah ke, memang kita kena simpan duit kan. Kadang-kadang kalau kita tengok ada yang umur muda lagi sudah pergi menunaikan haji dengan kekuatan tenaga yang masih sebaik-baiknya macam itulah kan, pergi haji pada usia yang muda, biar kita rasa kan, biar kita rasa suasana global di sana. Kalau kita sekarang ni berada di tempat kita rasa kita aja kan, tapi bila kita berada di sana, subhanallah, masya Allah, begitulah kita sebagai umat manusia khalifah Allah di muka bumi ini. Tiadalah selainnya tujuan Allah ciptakan kita, bahkan untuk beribadat kepada Allah, insya-Allah. Seterusnya, selesai sudah Ustazah punya. Baiklah, sekian sahaja daripada Ustazah untuk hari ini. Ustazah harapkan semoga para pelajar semua faham berkaitan tajuk haji dan umrah, insya-Allah. Untuk itu, jika ada yang belum subscribe channel Ustazah, bolehlah subscribe. Kalau yang sudah subscribe tu jangan lagi tekan semula, biarkan di situ. Jadi sekiranya apa yang Ustazah ajarkan ini memberi manfaat kepada kalian, bolehlah share dengan kawan-kawan di media sosial. Semoga memberi manfaat
dan memberi amal kebaikan juga. Kita berkongsi perkara-perkara kebaikan kepada kawan-kawan kita di luar sana. Jadi sekian sahajalah daripada Ustazah. Sekiranya ada sebarang kekurangan, ada sebarang tersalah kata, tersasul bahasa kata orang, Ustazah minta ampun dan maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.